اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. Okey, kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. InsyaAllah malam ni kita masuk ayat 94. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 91, 92 dan 93. Pertama ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Apabila dikata pada mereka orang Yahudi, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, iaitu kitab Taurat. Dan mereka kufur selain daripada itu, ataupun mereka kufur apa yang datang selepas kitab Taurat, termasuklah Injil dan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu hanyalah sedangkan Al-Quran adalah Al-Haq, kebenaran, dan ia mengesahkan apa yang ada bersama mereka, iaitu kitab Taurat. Maka Allah bertanya mereka, kenapa kalau betul kamu beriman kepada Taurat, kenapa kamu membunuh para nabi sebelum ini, sekiranya kamu benar-benar beriman? Pengajaran pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kata-kata Allah, bukan makhluk. Yang kedua, ketinggian kedudukan Allah. Ketinggian kedudukan Allah, yang kerana itu ia menurunkan Al-Quran. Yang kerana itu ia menurunkan Al-Quran dari atas. Yang ketiga, pembohongan orang-orang Yahudi dalam kata-kata mereka, kami beriman dengan Taurat. Pembohongan orang-orang Yahudi dalam kata-kata mereka, kami beriman dengan kitab Taurat. Sebenarnya mereka tidak beriman. Yang keempat, sesiapa yang tidak beriman dengan satu kitab sahaja ataupun satu rasul sahaja, maka bermakna dia tidak beriman. Maka bermakna dia tidak beriman dengan semua kitab-kitab Allah dan semua rasul-rasul. Yang keempat, yang kelima. Dengar pengajaran yang kelima ni, iaitu sesiapa yang diajak kepada kebenaran, sesiapa yang diajak kepada kebenaran daripada umat Nabi Muhammad,
Lalu dia berkata, mazhab saya sekian, atau pendapat guru saya sekian. Maka dia menyerupai Yahudi. Boleh ha? Sebab Yahudi bila dia ajak kepada beriman dengan Al-Quran, apa dia jawab? Dia jawab apa? Kami beriman dengan Taurat, kan? Padahal Quran itu adalah benar. Jadi contohlah, kita bagi tahu tak boleh baca Quran di kubur. Itu kebenaran. Dalilnya Nabi tak pernah baca dan sahabat pun tak pernah baca Al-Quran di kubur. Lalu dia kata apa? Ada pendapat mengatakan boleh. Bercakap macam tu menyerupai hujah orang Yahudi. Boleh faham? Dia kata ada pendapat mengatakan boleh. Sedangkan yang kita cerita tu adalah kebenaran. Dalil cukup jelas Nabi tak pernah membaca Quran di kubur, begitu juga para sahabat. Maka Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Apa maksud dia? Jangan jadi rumah macam kubur. Kalau di kubur tak baca Quran, rumah kamu tak baca Quran juga macam rumah kamu dengan kubur sama aja. Kena berbeza. Kan? Itu hadis sahih. Okey. Yang ke apa? Yang kelima, yang keenam. Wajib menerima kebenaran. Wajib menerima kebenaran walaupun datang daripada sesiapa sahaja. Wajib menerima kebenaran walaupun datang daripada sesiapa sahaja. Itu kaedah dalam Islam dan diambil daripada Al-Quran. Berbeza dengan pegangan masyarakat kita daripada dulu sampai sekarang. Apa dia? Wajib ambil apa yang ustaz cakap walaupun mungkin tidak ada dalil. Betul? Salam. Kalau ustaz cakap je mesti betul. Ni ustaz cakap takkan tipu kan? Jadi tukar. Setelah kita tadabbur Al-Quran, tukar kaedah tu. Wajib menerima kebenaran walaupun datang dari siapa saja, walaupun bukan ustaz. Dan kalau bukan kebenaran, wajib kita tolak walaupun dia ustaz. Okey ke? Ni ustaz mesti marah ni kan? Okey, pengajaran ayat 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa bil bayyinat dengan keterangan yang jelas. Kemudian walaupun keterangan telah jelas, kamu tetap mengambil patung anak lembu sebagai Tuhan. Dan kamu ni memang zalim. Pengajarannya pertama, kedegilan orang Yahudi dan kebodohannya. Walaupun bukti kebenaran cukup jelas, mereka
walaupun bukti kebenaran cukup jelas, mereka tetap menolaknya. Itu degil. Dan kebodohannya apa? Mereka meninggalkan bukti yang jelas, sebaliknya mengambil berhala ataupun patung. Itu bodoh. Yang kedua, orang Yahudi iaitu kaum Nabi Musa gerun kepada Nabi Musa. Gerun kepada Nabi Musa dan mereka mengambil peluang ketiadaan Nabi Musa untuk menyembah berhala. Okey, ayat 93. Pengajaran ayat 93. Dan ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian dengan kamu dan kami mengangkat gunung Tur di atas kepala kamu. Lalu Tuhan kata, ambillah, peganglah apa yang kami beri pada kamu dengan sungguh-sungguh dan dengar dan faham. Tetapi mereka berkata, kami dengar dan kami ingkar. Hati mereka telah diserap dengan cinta kepada berhala. Seolah berhala itu macam minuman yang dah meresap ke dalam badan mereka. Kemudian Allah katalah wahai Muhammad, seburuk-buruk iman ialah yang menyuruh kamu menyembah berhala. Okey, pengajaran dia. Pertama, rahmat Allah kepada hamba-hambanya, dengan sentiasa mengambil perjanjian, agar mereka sentiasa beriman kepada Allah. Agar mereka sentiasa beriman kepada Allah. Macam kita lah, kita nak suruh anak kita dengar, kadang-kadang kita buat perjanjian kan. Okey, yang kedua, Bani Israel tidak beriman melainkan setelah terpaksa. Bani Israel tidak beriman melainkan setelah terpaksa. Dan sesiapa yang beriman kerana terpaksa, dia menyerupai Bani Israel, walaupun dia adalah Bani Melayu. Yang ketiga, wajib menerima syariat Allah dengan sungguh-sungguh, tanpa rasa malas atau lemah. Wajib menerima syariat Allah dengan sungguh-sungguh, tanpa rasa malas ataupun lemah. Itu tafsir dia biquwah. Yang keempat, mendengar ada dua jenis. Pertama, mendengar tapi tidak mematuhi. Yang kedua, mendengar dan patuh. Dan sikap orang beriman apabila mendengar, mereka terus patuh.
Sami'na wa ata'na. Yang ke-6. Yang kelima? Yang kelima. Kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya. Kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan menjadikan hati seseorang itu terlalu cintakan kepada maksiat. Seperti terlalu seronok membuang masa. Jadi buang masa tu hobi dia. Suka Allah uji dia dengan banyak cakap. Cakap je. Kalau tak ada orang, dia akan cari orang untuk bercakap. Itu ujian. Main game kan. Yang Bani Israel ni Allah uji dengan apa? Sampai cinta tu meresap dalam badan dia. Apa dia? Sembah patung. Itu ujian. Mana dia bahasa kita boleh ketagih lah. Kadang-kadang ketagih memancing. Kadang-kadang ketagih main basikal. Kadang-kadang ketagih panjat gunung kan. Habis masa, habis duit, habis umur kat situ. Okey, cukup lah. Kita sambung. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul. Okey, kaitan ayat ni dengan ayat sebelum ni. Sebelum ni banyak dakwaan Bani Israel yang merupakan dakwaan bohong. Dan Allah buktikan bahawa dakwaan mereka itu adalah bohong. Okey. Apa di antara dakwaan Bani Israel sebelum ayat ni? Mereka beriman dengan Taurat. Kan? Lagi? Sebelum ni. Dia kata apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyamin. Mereka kata kami tak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari. Itu dakwaan. Tapi Allah buktikan dakwaan itu bohong. Okey. Yang ni dakwaan lain pula. Lebih kurang lah, tapi berbeza sikit. Dan Allah juga nak bagi tahu dakwaan mereka ni sebenarnya adalah bohong. Okey, qul. Katakanlah. Bila Allah perintah qul ni, Allah perintah pada siapa? Nabi. Apa beza ayat yang ada qul dengan ayat yang tidak ada qul? Apa beza? Bila Allah kata pada Nabi qul, wajib tak Nabi? Sebab ini fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Jadi wajib tak Nabi sampaikan yang Allah suruh ni kepada Yahudi? Wajib tak? Wajib. Okey. Itu ayat yang ada qul. Ayat yang tidak ada qul, wajib tak Nabi sampaikan juga? Jadi apa beza yang ada qul dengan yang tak ada? Yang ada qul ni lagi wajib ke atas Nabi sampaikan. Dan Nabi sampaikan. Dengan perkataan qul sekalipun Nabi sampaikan. Sepatutnya Allah suruh sampaikan pada dia. Selepas qul ni. Selepas qul. Inkanat. Tapi bukti Nabi ni adalah amanah. Apa yang Allah suruh Nabi cakap qul pun Nabi cakap juga. Okey. Qul. Katalah. Inkanat. Sekiranya kanat adalah lakum bagi kamu. Kamu ni siapa? Yahudi. Bagi kamu ataupun milik kamu ad-darul akhirah, negeri akhirat. Apa maksud negeri akhirat ni?
Syurga. Tapi kita tahu syurga ni ada dua kan? Neraka dan syurga. Tapi bila Yahudi sebut negeri akhirat, dia maksudkan ialah syurga sahaja. Kenapa? Sebab dia mendakwa mereka ni adalah orang yang baik. Jadi bila baik, masuk tempat yang baik sahaja, iaitu syurga. Neraka ni tempat siapa bagi orang Yahudi? Orang Islam dan juga orang Kristian. Okey, bila mereka mendakwa akhirat ataupun syurga adalah lakum, milik kamu, maka milik Allah, milik mereka indallah, di sisi Allah. Khalisah, bukan setakat milik mereka saja, tapi khalisah. Khusus. Min dunin nas, selain orang lain ataupun selain manusia lain. Apa maksud ni? Apa maksud? Bukan Bani Israel, Yahudi. Sebab Bani Israel ni ada dua. Bani Israel ada dua. Satu, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Jadi mereka sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Cuba tengok. Wa qalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan au nasara. Tilka amaniyuhum, kan? Okey, cuba terjemah. Wa qalu, mereka berkata, lan yadkhula al-jannah. Lan ni makna tidak sekali-kali akan masuk syurga. Illa, kecuali man kana hudan, kecuali orang. Siapa yang cakap ni? Orang Yahudi. Mana Yahudi cakap yang akan masuk syurga Yahudi saja. Nasara kat mana? Masuk neraka. Nabi dan orang Islam masuk mana? Neraka. Sebab mereka bangsa yang terpilih. Jadi yang masuk syurga hanya mereka, bukan Bani Israel. Kemudian Nasara pun mendakwa dakwah yang sama. Nasara mendakwa tidak akan masuk syurga kecuali Nasrani sahaja. Yahudi masuk? Tak. Jadi Yahudi dengan Nasrani, walaupun daripada satu bangsa, satu rumpun, tapi mereka bergaduh tak? Ya, Yahudi mengkafirkan Nasrani, Nasrani mengkafirkan Yahudi. Yahudi tak terima Nabi Isa, Nasrani tak terima Nabi Musa. Boleh? Apa dia? Ya? Ya, dia tak terima. Ada sebahagian terima, ada sebahagian tak terima. Nanti kita akan belajar ayat yang Allah kata apa? Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'in. Wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai'in. Yahudi berkata apa? Orang Nasrani ni tak ada guna. Satu sen pun tak ada guna. Yahudi Nasrani pun berkata apa? Orang Yahudi satu sen pun tak ada guna. Okey. Ini antara dakwah mereka, dan ada juga dakwah mereka dalam surah Al-Maidah ayat 18. Surah Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dia kata apa? Telah berkata Yahudi dan Nasara secara berasingan, nahnu abna'ullah, kami semua adalah anak-anak Tuhan. Dan bukan setakat anak, wa ahibba'uhu, dan kekasih Allah. Maka sebab kami kekasih Allah, sebab kami anak Allah, kami saja masuk syurga. Okey, apa asas? Apa asas Yahudi yang dia rasa dia ni anak Tuhan, kekasih Allah, mereka layak masuk syurga? Apa asas dia?
Ha? Itu satu. Tapi kalau ikut ayat sebelum ni, asasnya ialah bila mereka diajak beriman dengan Quran, mereka kata apa? Beriman dengan dia rasa dia beriman dengan Taurat, dan Taurat tu daripada Allah adalah satu kelebihan. Sebab Taurat daripada Allah dan kami beriman. Sebenarnya dia nak buat alasan apa dia? Kami ada sebab untuk tidak beriman dengan Quran. Sebab apa? Kami dah beriman dengan Taurat. Taurat pun daripada Allah. Tak perlu semua Quran tu. Kan? Kenapa kami tak beriman dengan Muhammad? Sebab kami dah beriman dengan Musa. Cukup. Musa pun utusan Allah. Boleh faham? Jadi bila dia rasa dia dah beriman dengan kitab Taurat, dengan Musa, maka kami adalah bangsa terpilih. Maka kami saja yang layak masuk syurga. Okey. Maka Allah suruh Nabi Muhammad berhujah dengan mereka. Tengok, kita kalau orang mendakwa dia ahli syurga, dia buat jahat, lepas tu dakwa ahli syurga. Kita berdebat ke, kita maki hamu dia. Perompak ke, perompak yang tak salah, dia kata, Ustaz, saya mimpi semalam, saya ahli syurga. Kita berhujah ke, kita maki dia? Porang. Tapi Allah ni berhujah lagi. Allah suruh Nabi berhujah supaya apa? Terbuka minda. Itulah rahmat Allah. Allah kata, cakap pada mereka, sekiranya mereka mendakwa negeri akhirat, syurga milik mereka, bahkan khusus untuk mereka sahaja. Bangsa lain semua tak boleh. Bangsa Melayu lagi tak boleh. Fatamannau, maka cabar mereka. Maka tamannau. Berharaplah oleh kamu kematian. In kuntum, sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Kenapa Allah suruh Nabi cabar mereka? Kalau kamu ahli syurga, mati sekarang. Kenapa? Sebab mereka cinta dunia. Mereka cinta dunia. Tak. Kenapa cabarannya apa dia? Matilah sekarang. Yalah, syurga lebih baik daripada dunia. Syurga tak payah buat kerja. Syurga tak penat, tak tua, tak mati. Kemudian kamu pula mendakwa kamu ahli syurga. Buat apa lagi hidup kat dunia? Mati sekarang lah. Betul tak? Logik tak cabaran tu? Logik. Okey. Apa kata orang Yahudi? Mereka tak kata, tapi Allah bagi tahu. Walan. Dan tidak sekali-kali mereka mengharapkan hu ni, nya ni balik pada apa? Hu ni yatamannauhu, mati, al-maut. Mereka sekali-kali tidak mengharapkan kematian. Sampai bila ni dia tak harap nak mati? Abadan, selamanya. Apa sebab pula? Kata ahli syurga. Apa sebab? Allah bagi tu sebab. Bima, ba ni dipanggil ba sababiah. Disebabkan ma apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa dia tu? Apa dia ni? Mereka tak nak mati. Sebabnya apa? Sebab apa yang dilakukan oleh tangan mereka, apa dia? Dosa. Termasuklah ubah. Dosa dia banyak. Dibunuh Nabi, kan? Permainkan Nabi. Jadi di sini apa pengajarannya? Satu sebelum saya tanya soalan, kenapa Allah kata apa yang dilakukan oleh tangan mereka? Maksud dosa. Adakah dosa ni hanya dilakukan oleh tangan sahaja?
Ha? Habis kenapa Allah sebut tangan? Maknanya kalau dilakukan oleh kaki, tak berdosa. Ha? Allah sebut tangan. Ha? Oh, tangan tu wakil satu badanah. Dia ibrah. Dia apa yang anggota badan yang paling banyak buat dosa ialah tangan. Allah sebut tangan. Betul kan? Kalau nak rasuah guna tangan tak? Kalau nak apa lagi? Nak minum arak guna tangan. Kadang-kadang mengumpat pun guna tangan kan? Dia guna buat bahasa isyarat. Kan? Nak hantar mesej yang tak betul pun fitnah, tangan juga. Nak mencuri guna tangan juga kan? Kebanyakannya tangan. Sebab tu Allah kata tabbat yada. Tabbat yada. Celakalah tabbat yada Abi Lahab. Tabbat apa makna? Celakalah yada. Apa tu? Yang ni ID, yang ni yada. Apa beza? Satu lagi yadun. Yadun. Yadun, yada, ID. Apa beza? Yada dua tangan. Yadun satu tangan. ID banyak. Kenapa yang ni dilakukan oleh tangan-tangan banyak? Sebab cerita pasal Bani Israel. Bani Israel ramai kan? Okey, yang ni yada berapa tangan? Kenapa dua? Sebab Abu Lahab ada dua tangan. Yang ni pula kenapa yadun? Tanya Ipah, sebab Ipah bagi contoh. Ini satu. Yadun satu tangan. Okey. Orang kata, Ustaz, kalau orang tu tak ada tangan, dia dua-dua tangan kudung, adakah bermakna dia tak buat dosa? Macam mana nak jawab? Saya nasib baiklah tak ada tangan, tak ada dosa saya. Tapi Allah kata yang buat dosa ni tangan. Ini sebagai ibarat kebiasaannya, kebanyakannya. Tapi kadang-kadang dengan tangan, dengan kaki kan. Kadang-kadang dosa dengan mata dia kenyik kan. Kadang-kadang dia tendang kucing kan. Kadang-kadang dengan siku. Okey. Kemudian wallahu dan Allah alimun, maha mengetahui, bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Okey. Sekarang apa yang Allah nak sebut ni? Ayat 2 ayat 94-95. Apa yang Allah nak? Ini Allah nak rawat penyakit ni. Penyakit ya. Quran nak rawat penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit perasan. Dia orang terbaik, dia bangsa terbaik kan? Dia ahli syurga. Jadi Allah nak rawat penyakit tu. Sebenarnya rasa dia baik adalah penyakit. Rasa dia okey adalah penyakit. Dia ke keluarga dia ke, keluarga saya alhamdulillah, semua daripada keturunan atuk nenek saya memang semua baik-baik. Tak ada seorang pencuri. Cuma tak solat aje. Itu dia sebut belahan. Okey, penyakit tu. Rawatan dia apa dia? Obatnya apa? Allah bagi Quran dia bagi penyakit dan dia bagi obat. Kita tahu kan kalau pening kepala pandailah cari obat dia kan. Kalau sakit jantung pandailah cari. Tapi penyakit ni, penyakit perasan ni, apa obatnya? Saya nak tanya, kita semua ada tak penyakit perasan? Iaitu rasa macam okey je. Ada tak? Ada, Yus? Okey, dah rawat ke belum? Kita tahu kan kalau pening kepala belum rawat lagi. Ya Allah, lamanya nak boleh. Tapi kalau pening kepala, hari tu pening, pagi pening, terus pergi ke klinik kan. Padahal pening tu tak berdosa pun. Yang ni penyakit ni bahaya ni. Penyakit siapa ni? Penyakit Yahudi dan penyakit ahli neraka ni. Penyakit ahli neraka, bahaya ni. Jadi kalau pening kepala, tangguh, okey.
Tapi yang ni tangguh, bahaya ni. Okey, apa rawatan dia? Tadabbur Quran. Ha? Ada juga tadabbur tapi perasan juga. Tak, ada juga yang dah tadabbur, dia perasan juga. Dia kata apa, Ustaz? Saya ni sejak tadabbur Al-Quran ni rasa tenang je. Itu penyakit juga tu. Saya ni dah habis satu surah Baqarah. Orang lain baru nak start. Itu penyakit tu. Penyakit tu. Kan? Jadi macam mana nak rawat? Bahaya kalau tak ada tahu penyakit tapi tak tahu obat. Bahaya ni. Mana penyakit tu masih ada. Istighfar. Ha? Muhasabah macam mana? Penyakit dia, kalau ada penyakit tu, aku sama dengan Yahudi, tak ada beza pun. Betul. Rupa-rupa penyakit aku sama dengan Yahudi yang Allah laknat. Hilang penyakit tu, kena hilangkan. Sebab apa? Ini penyakit Yahudi, ini penyakit ahli neraka. Kenapa nak biarkan? Boleh? Satu. Yang kedua, pengajaran di sini ialah mereka tak nak mati. Kenapa tak nak mati? Ni. Sebab dosa. Jadi pengajarannya apa? Semua yang takut mati sebab dosa. Semua yang takut mati sebab dosa. Faisal, boleh tak mati malam ni? Boleh tak? Bersedia? Sebab apa? Dosa lah tu. Ustaz, saya tak ada dosa je. Saya dah lama ikut kelas tadabbur ni. Tu lagi 2 kali dosa. Sebab tu orang beriman dia kena bersedia untuk mati bila-bila masa. Bila takut mati sebab dosa. Dan bila takut mati perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Sebab itulah orang beriman, bila Nabi kata kalau kamu pergi berjihad dan mati kamu masuk syurga. Orang beriman kecup perut kan lagi pecuk ke medan perang. Mana orang beriman berani tak nak mati? Berani. Itu sifat orang beriman. Sahabat Nabi Hanzalah kan, baru kahwin. Pagi besok Nabi isytihar perang, terus pergi berperang. Belum sempat mandi. Berani tak mati? Walaupun baru kahwin. Kita bukan baru kahwin, dah 30 tahun. Kadang-kadang nak tinggal kerja, nak tinggal dunia pun rasa, Ustaz, ni ada satu lagi projek. Kadang-kadang bercinta nak melancongkan. Ustaz, ada saya 2 negara lagi belum melancong. Lepas habis ni saya pergi berdakwah lah. Kan? Boleh? Macam mana Hanzalah baru kahwin, baru malam pertama, tiba-tiba berani nak mati. Kenapa? Sebab dalam kepala dia nampak apa? Bila dalam kepala dia nampak syurga, dunia ni semua jadi kecil. Bila nampak bidadari dalam syurga, isteri kat dunia nampak? Jawab perlahan sikit. Saya bagi contoh analogi kan. Bagaimana sahabat ni berlomba nak mati. Kenapa dia dengan mudah tinggal dunia, tinggal isteri, tinggal harta, semua. Mudah aja. Sebabnya contoh, kita ada rumah sempit. Contohlah rumah flat kan. 20 tahun, tiba-tiba orang tawarkan nak duduk rumah banglo secara percuma. Kita seronok dan segera ataupun sedih je. Kita tengok rumah flat, sedih nak tinggal. Tak, kita seronok tak? Daripada rumah sempit nak pergi rumah besar. Walaupun rumah sempit kita dah 20 tahun. Seronok tak? Seronok. Begitulah sahabat dia nampak. Bila sebut syurga je, dia nampak, ya Allah, 1000 kali ganda daripada dunia. Jadi dunia ni langsung tak nampak hebat. Dan sebab tu dia terus berlomba untuk ke akhirat. Nampak macam depan mata dia. Kita sebut syurga tu boleh tertidur. Betul tak? Sebut bidadari pun tak masuk ke sini. Lepas tu kalau ajak iktikaf kan 10 akhir Ramadan. Ini bukan nak pergi berperang, nak tinggal rumah 10 malam je. Ada 1000 alasan kan? Tak boleh cuti lah.
Padahal dia pergi cuti melancong 2 minggu 14 hari. Sebab cinta dunia. Okey. Jadi siapa takut mati, perangai macam Yahudi. Yang kedua, siapa takut mati, puncanya dosa banyak. Sebab itulah, ingat tak kisah Fatimah? Bila Nabi beritahu Fatimah dia nak mati, dia menangis kan? Lepas tu Nabi panggil kali kedua, Nabi cakap sesuatu, dia senyum. Kenapa dia, yang pertama dia menangis? Kenapa dia sedih? Sebab nak berpisah dengan bapa yang paling dicintai. Lepas tu, Nabi panggil kali kedua, Nabi cakap, dia senyum. Kenapa dia senyum? Apa yang menyebabkan daripada dia menangis, jadi senyum balik? Subhanallah. Sebab Nabi beritahu, kamulah ahli keluarga aku yang pertama akan mati selepas aku mati. Makna paling cepat mati kan? Kita kalau ayah kita kata, Along lah yang pertama akan mati lepas ayah mati. Kita seronok ke? Ayah jangan cakap macam tu. Memanglah, memang. Tengok dalam kepala Fatimah tu, bila Nabi begitu, dia akan mati yang paling cepat daripada keluarga. Jadi seronok. Ya Allah. Luar biasa cara sahabat berfikir. Yalah. Dia sebenarnya alam barzah, orang beriman, bila mati, walaupun dalam kubur, sebenarnya tu kubur tu taman syurga. Orang beriman, dia tak nampak kubur yang sempit, dia nampak taman syurga. Kita kalau penat bekerja, kemudian diberi peluang untuk bercuti pergi ke taman yang indah, percuma. Kita ambil cuti tak? Itu baru taman di dunia. Ini nak pergi taman di syurga, dalam kubur. Tengok Quran masuk ke dalam hati tu. Jadi dunia tak ada nilai. Okey. Boleh ha? Jadi sekarang kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Ahli syurga ke ahli neraka? Dia. Ahli syurga ke ahli neraka? Kalau ahli syurga, mati sekarang? Mati sekarang. Kalau rasa takut tu, makna dakwaan tu adalah bohong. Tengok Allah bagi amaran. Ayat ni Allah tahu dengan orang yang zalim. Ayat ni adalah amaran kepada Yahudi. Kamu dakwa kamu ahli syurga. Kamu saja akan masuk syurga. Kalau masuk neraka pun berapa hari. Tapi sebenar Allah tahu kamu adalah zalim. Buktinya apa? Tak nak mati. Tak nak mati kan? Macam contohlah, budak ni malah pergi sekolah. Lepas tu dia kata, saya memang dah diterima masuk universiti. Dia sekolah tak pergi, SPM pun tak ada. Tapi dia kata apa? Saya memang suruh universiti tu tempat saya tu. Kita pun cabar dia. Pergilah masuk. Dia masuk ke tak? Kenapa dia tak masuk? Sebab dia tahu dia tak layak. Tapi dia mendakwa dia layak sebab apa? Mungkin sebab dia keturunan anak raja ke? Ataupun bapa dia ada kabel kan? Jadi jangan suka mendakwa dia adalah orang yang terbaik. Kalau dakwa, cubalah buat. Okey. Jadi Ustaz, apa ubat untuk penyakit perasan tu Ustaz? Ingatlah, kalau aku perasan, aku sama dengan Yahudi, tak ada beza. Dan Yahudi bangsa yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah. Adakah aku nak dikutuk oleh Allah sebagaimana Allah kutuk Yahudi yang salah satu penyakitnya ialah perasan. Dan saya dah sebut banyak kali kan, bagaimana sahabat-sahabat sangat tak yakin mereka ahli syurga kan? Antaranya pada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Kalau sebelah kaki aku masuk syurga, sebelah kaki lagi masih di luar, aku tak yakin aku akan masuk semua badan aku ke dalam syurga. Qatadah dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku menjadi sebatang pokok sahaja. Umar pula kata apa? Alangkah baiknya kalau ibu aku tak melahirkan aku. Sebab dia fikir azab tu, walaupun dah ahli syurga, tapi dia fikir azab tu macam rasa tak layak je. Dan Umar sendiri bila ada senarai orang munafik pada Huzaifah, dia tanya nama dia kan. Maknanya dia masih tak yakin dah ahli syurga. Bahkan dia rasa masih ada ciri-ciri
munafik. Itulah ciri orang beriman. Jadi nak rawat penyakit kita, salah satu caranya, kalau aku ada penyakit tu, aku lebih kurang Yahudi je. Yang kedua, sahabat-sahabat yang hebat ahli syurga pun masih tak yakin. Macam mana aku yakin ni? Siapa aku? Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala tajidannahum. Dan pasti sesungguhnya ada berapa harfu taukid ni kalau belajar bahasa Arab? Satu, lam, pasti. Yang kedua, nun taukid. Dua, dan kalau kita baca tafsir dia kata sebenarnya ada tiga yang satu lagi tak disebut, iaitu wallahi, Allah bersumpah. Wallahi, demi Allah, pasti, sesungguhnya. Jadi kalau 3 huruf taukid penegasan, makna apa tu? Ya Allah nak bagi tu satu benda yang besar dan penting. Tapi orang yang biasa baca ni, dia perasan tak? Ya Allah nak bagi tu lepas tu penting. Tak. Kadang-kadang dia fokus pada apa? Tajid. Wala tajidan. 2 harakah kan? Tapi dia tak tahu apa yang Allah nak bagi tu lepas tu. Yang tu Allah kata apa? Ummiyun. Buta huruf, tak faham apa-apa yang dia baca. Okey, kamu akan dapati, kamu tu Muhammad, akan dapati mereka. Mereka tu Yahudi, apa dia? Ahras. Paling tamak. Paling tamak. Daripada perkataan harisun. Harisun. Harisun ni makna tamak. Tamak nak dapat sesuatu. Dan kalau kita ingat, ini salah satu sifat siapa ni? Harisun. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Masya Allah. Surah apa ni? Surah apa ni? Orang Melayu suka baca ayat ni. Walaupun tak ada kaitan dengan surah At-Taubah. Ayat 128 kan? Ayat 128. Allah kata apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Sifat Nabi apa dah? Harisun, tamak. Jadi sifat tamak ni bagus tak? Tengok dia tamak pada apa? Ini sifat tamak Yahudi tak bagus. Tapi sifat tamak Nabi bagus. Nabi tamak pada apa? Tamak nak semua orang beriman. Sampai Nabi tak kira penat, tak kira letih, tak kira kena maki, Nabi buat kerja dakwah. Sebab ada sifat tamak. Okey, kalau harisun tamak. Kalau ahras, hasan baik. Ahsan, paling baik. Fadlun, lebih. Afdal, paling. Kalau kabir, besar. Akbar, paling besar. Harisun tamak. Ahras, paling. Paling sama. Kat depan ni makna dia lebih kurang paling. Engkau Muhammad akan dapati orang Yahudi paling tamak di kalangan manusia, ataupun manusia paling tamak. Tamak apa ni? Yahudi paling tamak apa? Ala hayatin, atas tengok bahasa Arab, hayatin nakirah, atas apa-apa kehidupan. Dia bahasa Arab beza, ada alif lam dengan tak ada alif lam. Hayatun, satu lagi al-hayatu. Apa beza? Isim nakirah dengan isim makrifah. Yang mana nakirah? Hayatun. Hayatun. Ini nakirah. Al-hayatu makrifah kan? Apa beza? Kalau hayatun nakirah umum, iaitu apa-apa kehidupan. Apa-apa kehidupan. Kaya ke, miskin ke, sekejap ke lama. Tapi kalau al-hayatu makrifah, iaitu khusus kehidupan tertentu. Kenapa orang Yahudi ni Tuhan kata engkau akan dapati mereka manusia paling tamak untuk hidup. Hidup apa ni? Hidup apa? Umum. Walaupun sekejap dia nak hidup. Walaupun miskin dia nak hidup. Yang penting jangan mati. Nampak tak beza hayatu dengan al-hayat?
Dan wamin. Dan waman minah, dan dari allazina asyraku, orang-orang yang asyraku pada mereka syirik, musyrikin lah, mereka syirik. Apa maksud ni? Dia orang Yahudi ni percaya tak pada hari akhirat? Percaya tak pada syurga neraka? Okey, orang musyrikin percaya tak pada hari akhirat? Macam musyrikin Mekah lah. Musyrikin ni orang tak ada kitab. Dan dia sembah berhala. Yahudi ahli kitab, ada kitab, dia tak sembah berhala. Jadi kalau Yahudi percaya pada hari akhirat, percaya pada syurga neraka, orang musyrikin percaya tak? Tak. Orang musyrikin tak percaya. Bagi mereka hidup hanya di dunia, kan? Okey. Jadi antara Yahudi dengan musyrikin, sepatutnya yang mana paling tamak nak hidup lama kat dunia? Kenapa musyrikin? Sepatut logiknya orang musyrikin paling tamak sebab mereka tak percaya pada hari akhirat. Hidup di dunia aja. Tapi di sini Allah nak bagi tahu orang Yahudi lebih tamak hidup lama daripada musyrikin. Terbalik. Kenapa ni? Sedangkan musyrik Yahudi percaya pada hari akhirat. Tapi kenapa mereka lagi lama nak hidup kat dunia? Sebab apa? Sebab dosa lah. Dosa. Mereka tahu kalau mati, masuk neraka. Musyrikin tak kisah. Lama pun okey, tak lama pun okey. Sebab apa? Bila mati, habis. Okey. Kemudian Allah buat contoh. Kalau boleh nak hidup berapa lama ni Yahudi? Kalau boleh nak hidup berapa lama? Yawaddu mana ingin. Ahaduhum seseorang mereka ni siapa? Pendapat pertama Yahudi lah. Pendapat kedua mengatakan yang Allah sebut lepas ni ialah orang musyrikin. Kita ambil pendapat pertama dulu, iaitu orang Yahudi. Orang Yahudi paling lama nak hidup kat dunia. Berapa lama? Allah kata salah seorang mereka ataupun setiap orang mereka sangat ingin lau. Apa makna lau? Lau ni tambah jika kat depan jadi bahasa Melayu. Jika, lau. Sekiranya ataupun jika lau. Yu'ammar. Yu'ammar apa dia? Daripada umur. Dipanjangkan umur. Yu'ammar diumurkan ataupun dipanjangkan umur. Dipanjang. Mereka ingin kalau dipanjangkan umur berapa? Alfasanah. 1000 tahun. Kalau boleh dia nak 1000 tahun. Kenapa 1000? Kenapa tak 2000? Kenapa tak 10,000? Kita kalau diberi peluang lah, nak boleh panjang umur 1000 ataupun 2000, kita nak berapa? 2000? Lebih kurangnya. 1000 dah tua? Tapi umur Bani Israel memang 1000 tahun. Sebab tu Allah bagi kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 kan? 60-70. Kalau lebih 70 tu memang bonus lah. Kan? Tapi Allah nak juga bagi kelebihan pada umat Nabi Muhammad walaupun umur 70. Tapi ganjaran pahala sama dengan umur 1000 tahun macam Yahudi. Macam Bani Israel. Macam mana cara Allah bagi tu? Lailatul Qadar. Kalau dapat satu malam Lailatul Qadar kan? Satu malam je. Satu malam. Sama dengan berapa? 83 tahun. 4 bulan kan? Lebih baiklah. Okey. Kalau dapat satu malam. Kalau 10 kali Ramadan, 10 kali Ramadan dia dapat 10 malam. Kalilah 10. Kali 10 berapa? 830 tahun.
Mana kalau dia dapat 11, dapatlah umur dia hampir 1000. Walaupun umur sebenar dia 70 tahun je. Sebab itulah amat tidak cerdik orang Melayu. Bani Melayu. Apa dia? Dia selalu minta panjang umur. Dan Allah nak bagi ni panjang umur hanya bekerja satu malam. Dia tak berebut nak dapat itu. Doa, ya Allah panjanglah umurku. Ya Allah lanjutkanlah usia aku. Okay, Allah kata okey. Ni beribadat satu malam je. Umur kamu jadi 83 tahun. Semua amal soleh. Tak berebut pula. Dia sibuk nak tunggu raya kan. Betul tak? Sebab itulah beza tak? Orang 10 akhir Ramadan dengan orang sambut raya. Beza tak ramai tu? Beza. Dia sebenarnya 1000 ni adalah sebagai simbolik sahaja. Ada pendapat mengatakan orang Arab dia tahu angka yang diguna masa itu ialah 1000 je. Sebab tu Allah buat contoh 1000. Allah tak kata 10,000. Kalau sebut 10,000 orang Arab bela. Ni apa pula ni? Boleh faham? Ini hanya sebagai simbolik sahaja. Yang maksud sebenar ialah mereka nak hidup selama-lama, bukan 1000 tahun. Satu lagi, Nabi bagi formula untuk kita panjang umur. Nabi kata siapa yang buat ni, rezeki dia bertambah dan umur dia bertambah. Apa dia? Silaturrahim. Hubunglah silaturrahim. Apa makna silaturrahim? Bila silaturrahim makna hubungan terputus. Lepas tu dia sambung, baru silaturrahim. Kalau dah bersambung, dia tak panggil silaturrahim. Dia panggil apa? Itu merapatkan ukhuwah. Silah ni mana? Sambung. Sambung mana? Yang putus. Carilah pakcik kita ke sepupu kita yang lama kita tak kontak, lama terputus, hubung. InsyaAllah Nabi kata, umur panjang, rezeki murah. Tak payah tanpa ayat, wa man yattaqillah kan? Tak payah. Tanpa tu sampai ke mati, rezeki tak bertambah. Cuma maksud umur panjang ni apa dah? Kalau kita sambung silaturahim, umur panjang. Apa maksud umur panjang? Kalau Allah takdirkan umur kita 60 lah. 60 juga mati, dia tak akan berubah. Tapi maksud panjang ni ialah umur kita berkat. Umur 60 tahun macam-macam kita boleh buat. Boleh tulis kitab, boleh sedekah orang, boleh sponsor orang miskin, macam-macam. Orang lain 60 tahun tak ada benda pun. Umur dia berkat. Satu. Yang kedua, lepas dia mati, pahala ibadat dia terus bersambung. Itu maksud umur panjang. Ada orang mati, pahala habis, terputus. Kan? Macam Imam Nawawi kan? Imam Nawawi, dia umur dia berapa masa dia mati? 46. Tapi jasa dia sampai hari ni orang dapat manfaat tak? Orang sebut tak nama dia. Makna apa? Umur dia terus panjang. Sampai hari ni. Dia umur 43 je sebenar. Berapa banyak dia karang kitab kan? Beratus jilid. Berjuta-juta orang dapat faedah dari kitab dia kan? Kita umur lebih pada umur Imam Nawawi. Tapi berapa kitab kita karang? Tak apalah, tak payah karang lah. Berapa kitab Imam Nawawi kita baca? Tak tahu juga. Okey, berapa nama kitab Imam Nawawi yang kita tahu? Makna umur kita kurang berkatkan. Umur sama lebih kurang Imam Nawawi tapi tak ada banyak kebaikan. Okey. Jadi siapa yang suka nak minta panjang umur ni? Siapa dia? Yahudi ya. Dan juga orang musyrikin. Jadi pengajarannya apa? Siapa yang suka minta panjang umur, sifunya adalah boleh tak kita minta panjang umur? Boleh tak? Tambah. Boleh. Kena tambah. Ya Allah, panjanglah umurku dalam mentaati engkau. Tambah. Sebab kalau minta panjang umur je, musibah besar. Tengok ayat selepas dia. Allah kata apa? Wama dan tidaklah ia ni apa ni? Umur panjang tu. Bimuzahzihihi. Dapat melepaskannya
minal azab, dari azab. An yu'ammar, sekira dipanjangkan umur. Okey, boleh tak? Contohlah umur dia 70 tahun, tapi dia minta panjang umur kan? Allah pun panjang umur sampai 150 tahun, contoh. Berapa tu yang Allah tambah? 60 tahun kan? Oh, 80. 80 tahun yang Allah tambah, semuanya dosa. Musibah tak? Jadi yang dia minta tu sebenarnya bukan minta nikmat, minta musibah, minta azab. Cuba bayangkan, umur yang bertambah tu tak solat, solat lambat, solat tak khusyuk, buka aurat kan? Oh, sebenarnya yang dia minta adalah azab. Sebab tu jangan minta panjang umur kecuali ada tambahan. Panjangkan umurku dalam mentaati engkau. Sebab itulah salafus salih, dia nak apa ni? Mereka, dia kata apa? Kalau kau tahu solat itu adalah solat yang diterima, dia kata apa? Aku nak mati masa tu, bukan nak panjang umur. Katalah Allah bagi wahyu kan, solat subuh pagi besok, solat tu Allah terima. Sahabat nak apa ni? Nak mati masa tu, bukan nak panjang umur. Kenapa dia nak mati? Sebab amalan yang diterima ialah amalan yang terakhir tu. Kalau solat subuh diterima, maka semua akan okey. Maka sebab tu dia kata, kalau boleh aku nak mati masa tu. Buat apa lagi panjang umur? Katalah subuh dia terima. Lepas tu umur panjang. Zuhur Allah tak terima. Minggu depan tak terima. Nahas dia. Boleh faham? Jadi orang beriman, ukuran dia bukan umur panjang tu pendek. Ukuran dia apa dia? Masa nak mati tu. Mati iman ke mati tak beriman. Okey. Tengok ni. Umur panjang sedikit pun tidak boleh menyelamatkan dia daripada azab. Dan wallahu basirun. Dan Allah basirun, maha melihat. Di sini makna mengetahui. Allah bukan macam kita, tengok tapi tak tahu pun. Kan? Tengok macam bergerak je tapi tak tahu apa. Allah tengok dan tahu. Bima ya'malun. Dengan apa yang ini apa yang mereka kerjakan. Ayat ni apa yang Allah nak bagi tahu ni? Berita gembira ke berita menakutkan? Menakutkan apa? Macam mana tu? Siapa yang buat dosa, dia takut dengan ayat ni. Kenapa? Satu dosa yang dia buat, walaupun sebesar zarah, Allah tahu, Allah catat, Allah akan balas. Kan? Dan bagi orang beriman pula, ayat ni hiburan. Bagi motivasi. Apa dia? Dia tak akan malas nak buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Kenapa? Tak rugi pun. Semua Allah tahu, semua Allah tulis. Kan? Sebab kita, antara sebab kita malas nak buat kebaikan walaupun kecil, sebab apa? Kita rasa macam Allah tak tahu, macam tak ada balasan, tak ada apa-apa kelebihan kan. Jadi nak jumpa orang, nak senyum pun malah aja. Dapat apa senyum? Kan? Kalau jumpa sampah tepi jalan pun tak nak kutip kan? Bukan setakat tak kutip, kita kata apa? MBS ini makan gaji buta ke? Dapat dosa. Okey, boleh Banyak pengajaran daripada ayat ni. Dan ada satu benda yang berlaku dalam masyarakat kita, tapi sensitif lah. Kita kena betulkan. Kita selalu berdoa pada orang kan? Semoga Allah lanjutkan usia kamu. Kan? Berhenti setakat tu. Itu bahaya tu. Bila kita doa supaya Allah lanjutkan usia dia, tengok-tengok umur lanjut, tapi duduk dalam dosa. Yang kita minta adalah musibah kepada dia. Sebab tu kena tambah. Semoga Allah lanjutkan usia kamu dalam mentaati Allah. Kena tambah tu. Sama juga Allah lanjutkan usia. Ayat tu biasa dengar kan? Allah lanjutkan usia Sultan kami. Tambah sikit dalam mentaati Allah.
Okey, ada soalan ke? Ni Zoom. Ustaz, macam mana Nabi tahu yang Fatimah akan mati dulu? Mati itu perkara gaib. Dia, okey, macam mana Nabi tahu Fatimah akan mati dulu? Sedangkan mati adalah perkara gaib. Allah sebut dalam Quran banyak, tidak ada yang tahu benda gaib melainkan Allah saja. Nabi Muhammad pun beritahu, aku tak tahu benda gaib. Kalau aku tahu benda gaib, banyak benda perancangan aku akan berjaya. Tapi Nabi tak tahu kan? Tapi akhirnya ada yang benda Nabi tahu sebab Allah yang beritahu. Termasuklah senarai nama orang munafik. Nabi tak tahu. Sebab munafik ni dalam hati, Nabi tak tahu. Yang Nabi tahu sebab Allah beritahu. Sama juga Fatimah tu, macam mana Nabi tahu? Allah beritahu Nabi lah. Dalam Quran banyak tak benda-benda yang berlaku zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim kan? Benda tu gaib. Macam mana Nabi tahu? Allah beritahu melalui wahyu. Begitu juga berita-berita akan berlaku kan? Rom akan kalah dan sebagainya. Macam mana Nabi tahu? Allah yang beritahu. Okey, ada soalan lain? Adakah kita buat dosa kena waktu Lailatul Qadar seperti membuat dosa selama dalam 3 tahun? Tak ada dalil lah. Dosa bertambah bila dilakukan bulan Ramadan, tidak ada dalil. Cuma secara logiknya, dia bulan Ramadan, pahala bertambah sebab kemuliaan bulan Ramadan. Maka sebab kemuliaan bulan Ramadan, kalau buat dosa pun bertambahlah. Cuma tambah berapa? Wallahu a'lam. Tak boleh kita kata bertambah juga 83 tahun 4 bulan. Sebab itulah yang paling penting nak dapat Lailatul Qadar apa dia? Yang paling penting taubat. Dan sebab orang tak bertaubat, duduk dalam dosa, yang tu yang lihat nak beribadat 10 akhir tu, mengantuk je kan. Dia mengantuk luar biasa. Semakin 10 akhir, semakin mengantuk luar biasa. Dia sebenarnya puncanya dosa tu. Dia bila tak bertaubat daripada dosa, dia beribadat tu jadi bebanan, jadi berat. Tambah-tambah di malam yang Allah nak bagi satu malam Lailatul Qadar, satu benda yang sangat-sangat besar dan mulia. Maka tak kalah nak bagi kepada sebarang orang. Kan? Orang biasa-biasa mana boleh hadiah yang mulia, ada yang besar. Mesti kepada orang yang hebat. Mesti orang yang bertaubat. Mesti orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam yang ke 25. Perbanyakkan perbanyakkan solat. Ialah sekadar kita buatkan tarawih. Tapi boleh kita tambah malam nanti, bangun tengah malam, lepas tu banyakkan baca Quran dan tadabbur, banyakkan zikir, banyakkan doa dan banyakkan sedekah. Sedekah RM1 pada malam Lailatul Qadar macam sedekah bukan RM83, 83 tahun. Macam mana nak sedekah di malam Lailatul Qadar? Kita duduk beribadat, transfer je. Sekarang mudah kan? Cari nombor orang miskin, transfer je. Transfer je. Sepakat. Kalau nak banyak lagi, bagi banyaklah. Kan? Malu, kita malu kan? Nabi tak ada akaun. Nabi tak kaya, tapi Nabi sentiasa bersedekah. Dan bila masuk bulan Ramadan, Nabi lagi laju. Akaun Nabi tak ada. Harta Nabi tak banyak. Tapi Nabi paling pemurah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu terbaik untuk berdoa ialah antaranya ialah semasa sujud dalam solat. Ya. Tapi saya dan biasanya sujud yang terakhir itulah yang lama tu. Tapi saya dengar kalau kita nak sujud maksudnya lama, sujud yang lain pun kena sama lama. Betul tak Ustaz? Tak betul. Dan Tak betul. Bila kita kata waktu doa terbaik ialah sujud terakhir, tak betul. Sebab Nabi tak pernah sebut sujud yang terakhir. Tak ada dalam hadis. Nabi hanya berkata aqrabul abdi ila Allah wa huwa sajidun.
sehampir-hampir hamba kepada Allah ialah ketika dalam keadaan dia sujud. Nabi tak sebut sujud terakhir. Kemudian Nabi kata fa'aksiru fiha ad-du'a. Maka perbanyakkan dalam sujud doa. Nabi tak sebut doa sujud terakhir. Jadi jangan kita tambah. Jangan kita tambah. Semua sujud. Cuma orang kita, saya pun tak faham. Kenapa dia suka sujud yang terakhir tu? Mungkin dia tak nak sujud, tak nak baca doa di sujud yang pertama. Kan dia takut lama sangat dah berdoa, bangun-bangun terus bagi salam. Baru satu rakaat. Takut keliru, wallahualam. Tapi sebenarnya yang sunnah Nabi setiap sujud. Kalau solat sunat 4 rakaat, 8 kali sujud, 8 kali doa. Bukan sujud terakhir. Okey, boleh sambung soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada sambungan soalan Ustaz. Ya. Okey, jadi yang tu dah saya dah faham. Jadi semasa kita solat, bila kita sujud dan kita berdoa, lama dalam berdoa daripada solat yang sepatutnya. Boleh ke Ustaz? Maksudnya kita lebih fikirkan nak berdoa di dalam solat tu daripada solat tu sendiri. Faham tak Ustaz? Tak, kita lamakan apa tu? Lamakan sujud. Banyak berdoa dalam boleh tak ada masalah. Solat yang sepatutnya lah. Yang sepatut tak lama lah. Dia tak ada masalah. Nabi dah sebut perbanyakkan. Bila perbanyakkan doa, mana lama lah tu. Setengah jam nak doa ketika sujud. Doa je lah. Tapi kalau rasa nak pening tu, bangunlah. Walaupun Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Dan kalau itu bila kita boleh berdoa dalam sujud dan lama. Bila kita solat seorang lah. Kalau solat berjemaah, kita jadi makmum pun tak boleh. Sebab kena ikut imam. Kalau jadi imam pun tak boleh. Sebab kena meraihkan makmum. Jazakallah khairan Ustaz. Wa anti fajazakillah khairan. Assalamualaikum. Dewasa tentang Lailatul Qadar. Pendapat mengatakan malam ganjil berubah mengikut jumlah hari dalam bulan Ramadan. Kalau Ramadan tu 29, jadi 10 hari terakhir tu bermula malam 20. Kalau yang 30 tu dia bermula hari 29. Betul ke macam tu? Dia bermula malam 21. Ya betul lah. Kalau ikut kiraan 10 malam terakhir. Kalau Ramadan 29 saja, maka malam 10 terakhir bermula malam 20 ke malam 19. Kalau Ramadan hanya 29 hari kan, dia bermula awal lagi lah. Kalau tak cukup 10 hari. Tapi kita tak tahu Ramadan ni 29 ke 30 kan. Cuma biasa Malaysia 30 je ikut kalendar je. Walaupun tengok anak bulan, akhirnya ikut kalendar juga. Ustaz, soalan Ustaz. Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Salah seorang yang yang dapat bayangan aras. Adalah orang yang berjumpa kerana Allah. Ya. Macam mana itu? Macam mana itu Ustaz? Ya, dua orang, salah seorang yang mendapat keistimewaan daripada mahsyar, mendapat bayangan keteduhan daripada arasy Allah yang tidak ada teduhan melainkan arasy Allah. Salah satu golongan ialah dua orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Macam mana tu? Kalau lelaki sama lelaki lah, perempuan sama perempuan. A jumpa dengan B, pergi jumpa B semata-mata nak tanya apa khabar kan? Apa masalah, apa yang saya boleh bantu. Kamu datang ni ada tujuan lain ke? Tak ada. Ada nak pinjam duit? Tak ada. Ada nak pinjam kereta? Tak ada. Ada nak bersama kosong? Tak ada. Habis kenapa? Betul-betul kerana Allah. Lepas tu bila dah habis tujuan, balik. Mana berpisah pun kerana Allah. Kenapa? Dah tak ada modal, baliklah. Nabi kata, kalau beriman dengan Allah dan hari akhirat, bercakap benda baik je. Bila tak ada benda baik, diam.
dah habis modal balik. Jadi jumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Maksudnya dia berpisah bukan sebab bergaduh. Ni tak boleh lama ni kalau tak bergaduh ni. Kita pun berpisah. Itu bukan kerana Allah. Okey. Semoga kita datang malam ni pun, datang kelas ni pun kerana Allah. Jumpa saya pun jumpa belajar, insya-Allah termasuk yang berjumpa kerana Allah. Tapi kalau ada niat lah, contohlah. Malam besok ada makanan kan. Dia niat pun dah berubah, tak masuk lah. Ustaz, jadi tak makan besok? Oh, tengok ustaz datang tu dah penuh kelas kan. Tu bukan kerana Allah, tapi kerana nasi mandi. Kena betul-betul kerana Allah. Ada satu hadis. Seorang lelaki berjalan, kemudian datang malaikat berupa manusia. Malaikat ni bertanya pada orang ni, kamu nak ke mana ni? Nak pergi ziarah si fulan. Malaikat pun tanya, kamu ziarah kerana apa? Kerana Allah. Malaikat tanya lagi, betul ke tak ada tujuan lain? Kerana nak duniawi ke? Tak ada, betul-betul kerana Allah. Maka malaikat yang berupa manusia beritahu, aku adalah wakil daripada Allah dan Allah minta aku sampai pada kamu, Allah cinta pada kamu. Subhanallah. Kalau dah Allah cinta, nak apa lagi? Ahli syurga lah. Takkan Allah cinta kepada ahli neraka kan? Hanya kerana apa tu? Dia berjalan ziarah saudaranya kerana Allah. Jangan main-main. Jarang orang boleh buat macam tu. Sebab biasa kita jumpa kawan kerana kawan, satu sekolah, satu kerja, kerana nak lepak kan, kerana ada projek, itu je. Itu tak termasuk. Semogalah kita pergi ziarah asnaf kan, itu kita ziarah kerana Allah. Tak ada kepentingan apa-apa. Maksudnya Ustaz? Ya? Maksudnya kalau kita ziarah tu tak ada kepentingan lah Ustaz? Ya, tak ada kepentingan duniawi. Yelah, bila ziarah orang miskin, ada kepentingan tak? Tak ada. Tapi kalau ziarah orang kaya, tama-tama kawan tu baru je menang pilihan raya kan? Lagi ada kepentingan. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang perbuatan dalam solat, bukan ada hadis Rasulullah yang mengatakan setiap perbuatan Rasulullah tu macam sama je dia punya duration. Sujud dia, qiyam dia, rukuknya. Ya. Memang ada hadis. Nabi berdiri lama, rukuk pun sama lama dengan berdiri, sujud Nabi sama lama dengan ketika Nabi rukuk. Ada hadis sahih. Jadi kita tak payah fikirlah nanti pecah kepala. Sebab Nabi solat malam daripada tengah malam sampai subuh. Solat tarawih, solat tahajud. Tengah malam sampai habis-habis bila datang melakukan azan. Sebab itulah Aisyah kata apa? Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi tidak pernah solat lebih daripada 9 rakaat sama ada bulan Ramadan ataupun bulan lain. Lepas tu Aisyah kata apa? Kamu jangan tanya betapa cantik, betapa lamanya solat Nabi, jangan tanyalah. Sampai subuh. Kita pernah tak solat pukul 10 sampai subuh? Tak pernah kan? Tak pernah. Tak pernah. 10 minit sebelum subuh. Tapi biasa tak tidur start pukul 10 sampai subuh? Itu biasalah Ustaz, daripada kecil lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan daripada Zoom tadi, dia nak tanya bolehkah dalam sujud baca dalam bahasa Melayu? Entah opinion ni. Bila entah sebut apa nama tu, teringat pada seseorang. Apa nama. Okey. Untuk sujud dalam solat dalam bahasa Melayu, ada pendapat ulama. Dengar baik-baik. Ini bukan pendapat saya. Pendapat saya bukan ulama pun. Saya hanya nakal. Ambil daripada pendapat ulama. Dia kata, Nabi bagi tahu doa terbaik dalam sujud ketika solat. Yang kedua, Nabi pesan pula, perbanyakkan doa. Makna orang ni, dia contohlah, dia baru masuk Islam. Dia tak hafal doa-doa bahasa Arab. Tapi dia nak peluang tu, doa terbaik, paling dekat dengan Allah kan. Dia nak peluang tu. Tapi tak boleh bahasa Arab. Maka ulama kata dibolehkan dia doa dalam bahasa Melayu. Tapi khas
untuk orang yang tak erti bahasa Arab. Yang kedua, ketika sujud sahaja. Selain pada sujud tak boleh. Orang macam kita boleh bahasa Arab, tak boleh doa dalam bahasa Melayu. Okey. Sebab, ialah kalau tak, kesianlah dia kan. Dia nak benda yang terbaik. Tapi dia tak boleh, tak mampu berbahasa Arab. Maka ulama kata ketika itu dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan Ustaz kata waktu mustajab berdoa ialah di antara azan dan iqamat. Ya. Okey. Mana lebih afdal Ustaz? Mana lebih afdal? Berdoa dulu ke solat sunat qabliyah dulu? Tak, sebenarnya lepas azan kita dah berdoa pun. Doa apa kita baca lepas azan? Sebelum solat sunat qabliyah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu kita doa dah. Kemudian tambahlah sikit. Allah maghfirli warzuqni warhamni, tambah. Lepas tu solatlah sunat. Kemudian ketika solat sunat qabliyah, doa pula dalam solat. Maknanya kita dapat dua kelebihan. Pertama, doa antara azan dan iqamah. Yang kedua, doa dalam solat. Satu lagi, doa ketika sujud dalam solat antara azan dan iqamah. Boleh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak merujuk kepada surah Al-Ahqaf, Ustaz. Ya. Ayat 15 berkenaan dengan wasiat ataupun perintah wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapa yang telah mengandung, ibu yang mengandungkan dari umur lahir sehingga cerai susu 30 bulan dan sehingga 40 tahun. Saya nak tanya, yang 40 tahun tu adakah kita sebagai ibu bapa perlu menjaga anak ataupun ibu bapa perlu menjaga kita sehingga umur 40 walaupun kita dah berkahwin? Surah Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Surah 46 ayat 15. Okey. Boleh Ustaz? Kejap. Okey, dia lebih kurang maksud ni Allah pesan supaya setiap anak berbuat baik pada mak bapaknya. Kemudian Allah begitu kelebihan mak. Allah tak begitu kelebihan bapak. Mak ni mengandung dalam keadaan penat, letih, kemudian melahirkan separuh mati, kemudian menyusu semua sekali 30 bulan kan. Itu sebab yang mewajibkan anak tu buat baik pada mak bapak, khususnya kepada ibu. Kemudian hatta sehinggalah dia sampai umur matang dan sampai umur 40 tahun. Maknanya itu bahagian Allah. Bermula dengan dasar mak bapak, kemudian Allah yang bagi besar, bagi dia matang sampai umur 40. Lepas tu dia kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Wahai Tuhan, ilhamkan aku untuk sentiasa bersyukur terhadap nikmat Engkau, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Jadi yang umur sampai 40 tu lebih kepada nikmat yang Allah bagi kepadanya. Bermula daripada mak bapak yang melahirkan, mak bapak membesar, tapi asasnya nikmat itu ialah daripada Allah. Sebab tu akhir dia kata apa? Wahai Tuhan, ilhamkan kepada aku supaya aku dapat mensyukuri nikmat Engkau sehingga aku dapat besar, matang dan sampai umur 40. Wallahu a'lam. Adapun wajib jaga mak bapak. Dia wajib jaga mak bapak sampai bila-bila, bukan umur 40 je. Bila kita dah ada tanggungjawab,
umur 20 pun kena jaga. Dan sampai bila? Bukan sampai umur 40. Sampai kita matilah. Ataupun sampai mak bapak kita mati. Dia tak ada kata dengan umur 40. Cuma nak bagi tahu umur 40 tu adalah umur kematangan seseorang. Bahkan disebut dalam hadis kan, manusia kalau nak jadi paling baik ialah ketika umur 40. Kalau nak jadi paling jahat pun umur 40. Sebab tu kebanyakan kepada Rasul dilantik ketika berumur 40, umur matang. Okey, ada soalan ni, boleh tak gunakan ayat sama-sama. Boleh tak guna ayat daripada surah Yasin sebagai pendinding? Tak, yang boleh mendinding kita, yang boleh menyelamatkan kita ialah Allah. Jadi kita selalu baca dalam Fatihah 17 kali sehari, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi minta turun kepada Allah. Dan Nabi pun cakapkan, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga semua perintah Allah, Allah akan dinding kamu, Allah akan jaga kamu. Kalau kita guna ayat Quran, tapi Allah tak izinkan, kita pula tak beriman, tak jadi ayat Quran. Letaklah ayat Quran 30 juzuk, semua sudut dinding rumah kita. Kat dapur, kat bilik, semua. Tapi kita tak beriman kepada Allah, tak jadi. Sebab itulah Ashabul Kahfi kan, duduk dalam gua, selamat tak? Gua tu ada pintu tak? Tak ada, tapi siapa yang jaga Ashabul Kahfi tu? Siapa yang mendinding Ashabul Kahfi? Allah. Ada tak Ashabul Kahfi letak ayat-ayat kursi kat pintu gua? Tak ada. Kena faham yang menjaga kita ialah Allah. Ayat Quran tu ialah sebagai panduan untuk kita beramal, untuk kita mentaati perintah Allah. Bila taat perintah Allah melalui ayat Quran, Allah akan dinding kita, Allah akan jaga kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Ni sebelum dalam doa masa sujud tak boleh dilafazkan dalam bahasa Melayu kan Ustaz? Memang tak boleh. Saya dah sebut tadi, ini untuk kes orang yang tak kerti bahasa Arab, yang memang nak ambil peluang. Orang macam kita memang tak boleh. Kalau kita buat, terbatal. Dia samalah, dia bila dalam keadaan darurah kan, boleh kita solat duduk? Boleh. Asalnya rukun, berdiri adalah rukun. Jadi dalam kes tertentu dibolehkan, tak batas solat. Orang macam kita tak boleh. Okey, apa dia abang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, surah Al-Baqarah ayat 114, siapakah lebih zalim yang menghalang manusia pergi ke masjid? Ya. Ini soalan? Soalannya, siapakah lebih zalim menghalang manusia datang ke masjid Allah? Surah 114, surah Al-Baqarah. Tahu. Soalannya apa? Orang menghalang manusia Tak, dia okey macam ni. solat. Ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu, bukan Allah nak bertanya. Allah kata, "Waman azlam mimman mana'a masajidallah." Siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang menghalang orang ramai daripada pergi ke rumah Allah untuk berzikir dan beribadat. Maknanya tidak ada, maksudnya apa? Tidak ada yang paling-paling zalim. Contohlah, orang A rasuah, B berzina, C bunuh orang, D ni tak bagi orang pergi masjid. Antara empat ni yang paling zalim, paling jahat. D. Okey? Menghalang. Ayat ni sebenarnya turun kepada siapa ni? Asalnya kepada orang musyrikin yang tak benarkan Nabi duduk di Mekah dan beribadat di Mekah. Sebab tu Nabi terpaksa pergi berhijrah ke. Jadi Allah nak begitu, perangai musyrikin adalah perangai orang yang paling zalim. Sebab menghalang Nabi dan orang beriman daripada beribadat di masjid. Jadi siapa-siapa yang halang orang daripada beribadat ke masjid, dia adalah paling zalim. Tapi sebab apa? Tengoklah. Sebab apa? Kalau sebab Corona 19, jangan terus hukum zalim kan. Mungkin dia ada sebab kan. Itu berdasarkan kajian KKM kan. Wallahu a'lam.
Dia tak halang kan, cuma dia hadkan. Dia tak halang. Boleh pergi kan sekarang? Boleh pergi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada tips tak untuk kita jauhkan perangai Yahudi seperti dalam tadabbur ayat sebentar tadi, seperti perasan lebih baik dan ahli syurga? Tadi saya dah sebut dah. Tips dia pertama, bila kita ada perasaan tu, ingat pada Yahudi. Siapa ada perasaan, terus ingat pada Yahudi. Yang kedua, bila perasaan ingat, siapa aku? Sahabat-sahabat Nabi pun masih takut, risau. Bahkan mereka takut mereka termasuk dalam golongan munafik. Itu sahabat Nabi yang dijamin syurga. Aku ni siapa? Kenapa aku nak perasan? Siapa aku sebenar? Kan? Kemudian yang ketiga, ingat sifat orang beriman. Sifat orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia beramal soleh, semakin dia risau, semakin dia takut amalan tak diterima. Itu sifat orang beriman. Bila dia beriman, semakin beramal, semakin dia rasa okey. Itu bukan sifat orang beriman. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah. Nak pukul 12 dah ni? Cukup. Kita jumpa lagi besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران